Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Terima kasih kerana korang sudi untuk klik pada video kali ini, dan kepada yang baru sahaja datang ke channel ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya setiap kali kalau bila Pika keluarkan video baru nanti, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini yang berkaitan dengan kisah seram yang berlaku pada satu keluarga semasa mereka melalui Jalan Muazzam Shah ke Rompin. Jalan Muazzam Shah menuju ke Rompin merupakan antara salah satu jalan yang selalu orang katakan yang jalan itu merupakan jalan yang seram dan misteri. Bukanlah kata semua orang yang melalui jalan tu akan terjumpa dengan makhluk tu. Tak, hanya orang-orang tertentu sahaja. Cuma kekerapan orang untuk jumpa makhluk-makhluk halus dekat situ tu agak tinggi jugalah. Jadi that's why Pika nak kongsikan dengan korang tentang kisah hari ini. Untuk pengetahuan korang, jalan di antara Muazzam Shah menuju ke Rompin tu adalah lebih kurang 69 hingga 70 km macam tu. So anggaran dia dengan keadaan jalan apa semua tu adalah sekitar 50 minit sehingga 1 jam perjalanan. Dan di sekeliling mereka adalah dikelilingi oleh pokok-pokok kelapa sawit ataupun hutan. So maksudnya jalan dia dekat situ korang bayangkan yang dia memang agak creepy lah. Okey. Dan kebiasaannya antara cerita-cerita popular, cerita seram popular yang selalu berlaku dekat Jalan Muazzam Shah dan juga Rompin ni adalah orang selalu jumpa perempuan yang memakai baju pengantin ataupun pasangan pengantin, ataupun juga ada yang selalu jumpa manusia tanpa wajah. Maksudnya makhluk muka telur tu. Sebenarnya cerita ni memang dah agak lama, berlaku sekitar hujung tahun 1990-an ataupun awal tahun 2000. Dalam cerita ni ada dua main karakter yang akan Pika ceritakan. Yang pertama adalah Pak Cik Man, yang kedua adalah Pak Cik Abu dan keluarga dia. So maksudnya dekat sini mereka semua ni nak bercuti daripada Pahang nak pergi ke Johor. Mereka naik satu kereta. Maksudnya family Pak Cik Abu ni bersama dengan best friend ayah dia, Pak Cik Abu tu, iaitu Pak Cik Man. Diorang ni memang sangat rapat. So that's why lah diorang ni pergi holiday bersama. Dan kebiasaannya kalau bila kita holiday ramai-ramai ni kan, satu kereta, kadang-kadang kita suka juga untuk travel pada waktu malam sebab budak-budak tidur kan. Masa tu sebelum mereka masuk ke kawasan jalan hutan dekat Muazzam Shah tu, mereka sempat lagi lah stop dekat satu warung ni dekat tepi jalan. Dan masa tu bila diorang makan, minum semua, tak ada apa yang berlaku lah. Tak ada apa yang creepy pun berkaitan dengan warung tu. Kemudian Pak Cik dekat warung ni, ada seorang tu dia tanyalah kepada family ni kan. Sebab masa tu kan dah lewat malam. Pak Cik tu tanyalah, korang semua ni nak pergi mana? Lepas tu diorang cakap lah, oh kita orang nak balik ke Johor, nak pergi holiday dekat Johor. Dan kita orang nak lalu jalan Muazzam Shah ke Rompin. So Pak Cik dekat kedai makan tu pun bagi tahulah, korang nak lalu jalan ni ke? Pak Cik nasihatkan tak payahlah lalu jalan ni, sebab jalan ni tak elok. Okey, dekat sini bila mereka dengar yang Pak Cik warung tu bagi tahu jalan tu tak elok, mereka anggap yang jalan tak elok tu adalah sama seperti jalan yang mungkin banyak lubang ke, jalan yang terlampau banyak selekoh ke, ataupun mungkin ada haiwan liar ke. Tu yang diorang yang diorang fikirkan bila Pak Cik warung tu kata jalan tu tak elok. Tapi sebenarnya maksud sebenar jalan tu tak elok adalah ada benda lain. That's why Pak Cik warung tu tak bagilah diorang gunakan jalan lama tu. Sebab sebenarnya jalan tu memang sangat creepy. Selepas makan, mereka pun meneruskan perjalanan. Dan bila Pak Cik Man ni bercakap dengan Pak Cik Abu, dia kata, kita lalu je lah jalan Muazzam Shah Rompin tu. Rasa tak ada apa pun. Mungkin paling tak elok yang dimaksudkan tu adalah macam jalan banyak-banyak lubang ke, macam tu je lah kot. So kita just bawa berhati-hati je lah. Okay, so mereka pun teruskan perjalanan. Dan masa tu Pak Cik Man ni yang jadi driver. Dan family Pak Cik Abu ni pula dekat belakang semua, mereka dah pun melelapkan mata. Dah tidur kan, lewat malam kan. Tiba-tiba, mesti korang ingat yang warung tadi tu ada
Diorang makan ulat ke, diorang makan debu-debu ataupun tanah ke, tak ada. Bukan kisah ni berkaitan dengan warung tu. Ni bukan tipikal punya cerita berhenti kat warung tu ada sate jual ulat ke apa. Tak ada. Ni kisah seram lain. Okey. Semasa dia meneruskan perjalanan, Pak Cik Man ni tengah drive kan. Dia drive. Sekali dalam keadaan tengah malam dengan kiri kanan dia orang tu hutan, dia nampak ada seseorang tengah mengayuh beca. Masa tu dia dah pelik dah. Siapa pula yang kayuh beca pada waktu-waktu tengah malam ni, pukul 2-3 pagi ni. Dan Pak Cik beca tu pula kayuh berlawanan tau. Lawan arus. So, bila dia dekat dengan Pak Cik beca tu, barulah dia perasan bila dia tengok dekat muka Pak Cik beca tu. Apa yang dia nampak? Muka Pak Cik beca tu tirus dan panjang. Lonjong je muka dia. Dan tak ada mata, tak ada hidung. Sama dengan kebiasaan yang selalu orang katalah. Dekat kawasan tu memang popular dengan kisah-kisah ada makhluk yang tak ada rupa tu. Muka dia lonjong panjang, tirus gitu. Lepas tu tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Jadi dekat situ Pak Cik Man ni sebagai driver dan juga sebab yang lain tu tengah tidur lagi. Dia dah terkejut dah satu. Lagi satu, dia dah macam, sudah, ini ke yang dimaksudkan jalan tak elok oleh Pak Cik dekat warung tu tadi. Dalam keadaan Pak Cik Man tu masih lagi berdebar, dia terfikir, adakah aku patut patah balik ataupun teruskan sahaja perjalanan. Tapi, dia decide untuk teruskan perjalanan sebelum dia berjumpa dengan lagi satu makhluk, iaitu sejenis makhluk berbentuk seperti perempuan, tetapi dia punya ketinggian tu adalah setinggi lampu jalan. Daripada jauh, dia drive, dia nampak ada seorang perempuan, dia macam lampu tiang, tiang lampu tu, tapi ketinggian dia sama dengan lampu tu. So maksudnya memang tinggi gila lah perempuan tu. Dan dia katakan yang perempuan tu memakai baju hijau dan juga tudung putih. Cumanya perempuan tu dia dalam keadaan menundukkan muka dia, which is nasib baiklah dia tak tunjukkan muka dia tu. Dan pada masa ni lah, masa dia lalu tu memang dia tak nampak muka perempuan tu. Dan kemudian Pak Cik Man ni pun decide untuk kejutkan Pak Cik Abu, kawan dia dekat sebelah tu, bersama-sama juga dengan family members Pak Cik Abu yang lain ni. Sebab masa tu dia memang dah takut dah gabrah dah. Lepas tu bila diorang tanya kenapa kejutkan diorang kan, sebab diorang tengah syok tidur. Pak Cik Iman ni pun cakap, tak adalah sebab dia tengah drive seorang, dia takut mengantuk, jadi dia nak ajak teman berbual. Sedangkan pada masa tu bukan nak ajak teman berbual sangat pun, sebenarnya masa tu dia tengah takut sangat. Kemudian perjalanan diteruskan dan tiba-tiba salah seorang daripada anak Pak Cik Abu ni dekat belakangnya berusia lebih kurang dalam darjah 5, darjah 6 macam tu. Dia terbangun kan. Okey, lepas tu dia pun tengoklah keadaan sekeliling gelap apa semua tu. Kemudian dia pun bersuara. Dia tanya, kita dekat tengah-tengah hutan macam ni, dekat jalan tengah-tengah hutan macam ni, agak-agak ada gajah tak? Kebiasaannya memang kita kalau boleh bila dalam jalan yang agak seram macam tu, kalau boleh mulut tu jangan celupa. Tapi biasalah budak kan, manalah dia tahu. So pada masa tu exactly selepas budak tu tanya dalam kawasan ni ada gajah ke tak, tiba-tiba Pak Cik Man nampak dekat depan diorang ni, betul-betul depan kereta diorang, ada 2 ekor makhluk yang sangat besar tetapi berbentuk seperti lembu, manakala saiz dia pula adalah sama seperti gajah. Mana ada lembu sebesar gajah kalau diikutkan logik lah. Tapi makhluk ni memang sangat besar sampaikan dia memenuhi jalan tu. Maksudnya memang besar gila lah 2 ekor ni. Pada masa ni korang imagine hanya satu kereta diorang je yang berada dekat lokasi tu. Jalan agak gelap. Lepas tu dekat depan tu ada 2 ekor makhluk yang seperti lembu tetapi saiz gajah duduk betul-betul dekat tengah-tengah jalan. Kemudian bila lembu tu menolehkan muka, Pak Cik ni perasan yang mata lembu ni lain macam sikit. Sebab warna mata lembu tu seperti kemerah-merahan, menyala macam tu. Kebiasaan kan kalau kita suluh mata lembu pada waktu malam, warna mata dia kan macam nak hijau gitu kan, nak hijau biru macam tu. Bukanlah berwarna merah. Dan lagi menakutkan, lembu-lembu tu tengah tenung dekat Pak Cik Man and family ni. Pak Cik Man dengan juga Pak Cik Abu ni. Masa tu Pak Cik Man ni sebagai driver, dia tak tahu nak buat apa. Dia cuma high beam je lah kan, untuk membuatkan 2 ekor makhluk tu keluar daripada jalan tu. Okey, belah daripada jalan tu. Tetapi tak diendahkan. Kemudian akhirnya Pak Cik Man ni mungkinlah dia dapat rasakan yang 2 ekor makhluk tu sebenarnya bukanlah
binatang yang betul, tetapi binatang jelmaan semata-mata. So, masa tu dia decide untuk tutup lampu kereta. Okey, biarkan kereta tu duduk situ kejap, tutup lampu dan dia membacalah beberapa doa. Okey, beberapa doa pelindung dan doa-doa yang lain lah. Okey, untuk memastikan yang perjalanan mereka ni terhindar daripada gangguan makhluk halus and whatsoever tu. Dan akhirnya lembu-lembu tu pun bangun dan meninggalkan jalan tu. Jadi dekat sini korang kena bayangkan mereka dalam perjalanan, jalan kiri kanan tu penuh dengan hutan dengan kelapa sawit. Lepas tu dekat depan tu ada gajah ataupun lembu, okey, yang saiz dia sangat-sangat besar. So dekat sini mak budak ni yang terbangun juga, dia pun marahlah dekat anak dia tu sebab dia kata sebab anak dia lah mulut celupar ni tanya benda macam tu. That's why benda tu memunculkan diri dalam bentuk seperti lembu/gajah tu. Okey, so dekat sini kena marahlah budak yang darjah 5, darjah 6 tu tadi. Tapi sebenarnya kalau diikutkan budak tu tak salah apa pun. So biasalah budak kan. Cuma mungkinlah kita sebagai orang-orang tua kita kena nasihatkanlah pada budak-budak jangan tanya soalan bukan-bukan. Kalau nampak apa-apa pun buat tak tahu je. Macam tu. So lepas tu bila lepas lembu tu, okey, lembu naik, bangun dan keluar daripada jalan tu, mereka pun bolehlah meneruskan perjalanan seperti biasa. Dan alhamdulillah mereka selamat sampai ke destinasi. Cumanya dalam kejadian ni, diorang tu just nampak lembu tu je. Tu pun diorang dah rasa seram. Sebenarnya apa yang Pakcik Man nampak sebelum-sebelum ni lagi seram. Yang pertama Pakcik Man nampak orang tua naik beca, lepas tu muka lonjong tirus tak ada rupa tu kan. Yang kedua nampak perempuan setinggi tiang lampu tu. Dan yang ketiga pula mereka jumpa dengan lembu yang bentuk macam gajah tu. So dekat sini, ada tak antara korang ni yang pernah melalui jalan Muazzam Shah Rompin? Adakah jalan tu masih lagi seram sampai sekarang? So sekarang dah tahun 2022, mungkinlah ada lagi jalan lain, option lain yang korang boleh lalu kan, sebagai shortcut ke apa, tu Pika tak pasti sangat lah. Okay, so apapun sekiranya korang pernah melalui jalan tu dan pernah merasai keseraman ke apa, mungkin korang boleh kongsikan dekat Pika ataupun dekat semua subscriber Pika yang ada dekat sini di komen di bawah. So apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Okay, cerita ni sekadar untuk perkongsian, bukan untuk menakut-nakutkan. Kita pun dekat dalam bulan puasa kan. Sebelum terlambat, Pika nak ucapkan dekat korang semua selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Lambat lagi nak raya kan, tapi dah terus cakap. Okey, selamat Hari Raya juga. Maaf saya batin. Okey, dan hopefully korang suka dengan video kali ni. So as usual, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga tekan butang subscribe bersama dengan tekan butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. So jumpa korang lagi in my next video. Okay, so see you soon. Bye.